Wah, alhamdulillah, sungguh segarnya berada di luar ini. Angin sepoi-sepoi bahasa, ada pohon-pohon segar, rumput-rumput, banyak semut. Bella, oke sudah suara merdu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton yang sedang bersama saya, Nuzuluddin Abdul Razak, Pegawai Penerangan Jabatan Penerangan Sabah. Seperti biasa, jam 3 petang kami akan bersiaran secara langsung di sosial media rasmi Jabatan Penerangan Sabah, di TikTok rasmi kami setiap jam 3 petang pada hari Rabu. Untuk apa? Untuk kami berkongsikan pelbagai inisiatif, program, agenda dan perkembangan semasa yang berlaku dalam negara dan juga khususnya di dalam negeri Sabah ini. Apa-apa saja program, aktiviti akan kami kongsikan kepada anda secara santai begini dan melalui TikTok Jabatan Penerangan Sabah. Sebelum itu jangan lupa like, share, komen dan follow laman sosial Jabatan Penerangan Sabah khususnya di TikTok, Facebook, YouTube, Instagram dan juga laman X. Jadi apa topik hari ini? Di kebun mana ini, Min? Ada ikan kabading belakang itu. Nah, saya ini berada di salah satu tempat yang cukup menarik untuk masyarakat kunjungi, bukan sahaja di Kundasang tetapi Kota Kinabalu, salah satu lokasi pelancongan yang paling utama, antara yang paling utama di Sabah, terkenal dengan tradisinya, terkenal dengan pelbagai tempat-tempat yang menarik. Di Kota Kinabalu ada pasar Filipin, ada pasar malam, ada seafood yang lezat-lezat, yang sedap-sedap. Dan sekarang saya berada di kawasan yang sangat lapang. Tapi saya tinggalkan persoalan kepada penonton-penonton pada hari ini. Pokok apa di belakang saya? Daun dia begini, batang dia begitu. Kalau dapat mendekat, saya bagi gula batu. Nah, pantun ringkas daripada admin. Tetapi hari ini saya ingin kongsikan kepada anda, apa kerja kusung kah? Pokok mangga. Ini di kebun mana? Ada yang bilang pokok mangga, ada yang bilang harum manis. Tapi kita simpan dulu. Ini pokok yang selalu buah dia ada dijual di center point di bawah dekat kedai telepon. Ada sambal-sambal dia, tapi simpan dulu. Masih kecewa nih admin, gagal SPA 9 Jabatan Penerangan. Ingatlah, isi lagi SPA, sampailah SPA berapa pun, coba lagi, insya-Allah ada jalannya. Saya dulu sebelum saya bekerja sebagai Jabatan Penerangan, saya bekerja 4 tahun di Sarawak sebagai wartawan. Swasta lagi tuh. Saya coba lagi isi SPA, coba lagi dalam 4 tahun. Baru tahun yang keempat saya dapat SP. Alhamdulillah. Dan kerja saya duduklah di pokok mangga ini. Tetapi tuan-puan yang sedang menonton live kita sekarang ini, kami ingin kongsikan apa yang berlaku di sekitar Sabah, khususnya pada minggu ini dan juga bulan ini. Pastinya kalau bercakap mengenai Sabah, antara perkara-perkara yang kami kongsikan adalah program-program di bawah agensi-agensi kerajaan, pusat dan juga negeri. Dan hari ini ada beberapa program antaranya yang melibatkan Jabatan Muzium. Baiklah, dalam usaha untuk meramaikan lagi, meningkatkan jumlah golongan pembaca-pembaca di negeri Sabah, khususnya bagi golongan belia yang tidak suka mengenai sejarah-sejarah, Jabatan Muzium coba untuk menganjurkan pelbagai aktiviti menarik di muzium. Antaranya melibatkan aktiviti-aktiviti yang bertemakan Jom Pigi Muzium yang akan berlangsung pada 17 Februari, bermaksud hari Sabtu dan Ahad. Setiap hari Sabtu dan Ahad ada program yang menarik di muzium. Antaranya sempena cuti sekolah. Cuti sekolah sampai, tidak silap saya, sampai bulan Mac. Kan kita punya editor di belakang sampai bulan Mac. Okey, begitulah. Sampai bulan Mac cuti sekolah di Kompleks Muzium Sabah pada 17 Februari. Ada pertandingan mewarna untuk kategori 7 hingga 9 tahun. 24 Februari ada untuk umur 10 hingga 12 tahun. Program Jom Pigi Muzium ini juga akan berlangsung pelbagai aktiviti, antaranya mewarna, word search, family treasure hunt, menyumpit, permainan tradisional dan IQ test challenge. Semuanya berlangsung pada 17 hingga 18 Februari ini di Kompleks Muzium Sabah
jam 9 pagi sehingga 4 petang. Jadi ini yang antara aktiviti-aktiviti yang menarik. Yang paling penting selain daripada aktiviti menarik itu juga di Museum Sabah ini, kamu bukan saja bertanding tetapi ada hadiah-hadiah. Kalau pertandingan menyumpit untuk kategori dewasa dan remaja, hadiah pertama RM200, hadiah kedua 150, yang ketiga 100. Nah, menyumpit saja kamu akan dapat duit hadiah 100. Jadi bolehlah guna untuk kasih belanja anak-anak. Dalam masa yang sama belajar juga permainan tradisional melalui aktiviti melibatkan keluarga, kendiri dan pelbagai lagi banyak aktiviti hanya di program Jom Pigi Museum 17 hingga 18 Februari ini. Untuk maklumat lanjut boleh tengok di Facebook Museum punya Facebook. Sana ada pelbagai informasi lah mengenai program hari ini. Jadi sebelum itu kita kongsikan lagi apa lagi program antara aktiviti-aktiviti di Jabatan Penerangan Sabah. Kita baca lagi komen-komen daripada masyarakat sini. Okey Min, sangat membantu emosi saya, betul. Dalam masa yang sama, semasa kami masih bersiaran secara langsung di TikTok ini, kamu boleh ajukan beberapa soalan yang mungkin saya akan coba jawab berkenaan dengan mungkin sistem pangkalan data utama padu yang sekarang ini masih lagi dalam proses untuk memeriahkan pendaftaran dan juga meningkatkan jumlah pendaftar di seluruh negara, dan khususnya juga di Sabah ratusan ribu sudah mendaftar dan menguasai maklumat mereka dalam sistem pangkalan data utama ataupun padu ini sekarang sehingga 31 Mac 2024 masih diberikan oleh Kerajaan Persekutuan kepada masyarakat di luar sana untuk mendaftar padu. Dalam masa ini juga kami ingin kongsikan kaunter fizikal padu ini dibuka di bawah Jabatan Perangkaan Malaysia Sabah ataupun DOZEM Sabah di sekitar kawasan Sabah, melibatkan daerah-daerah yang tertentu secara berperingkat. Untuk mengetahui maklumat lanjut di manakah lokasi kaunter fizikal padu dan siapakah yang boleh membantu anda, bilakah jam kaunter fizikal padu ini akan beroperasi, anda boleh layari laman sesawang Facebook DOZEM Sabah DOSM Sabah untuk maklumat lanjut semua berkenaan dengan kaunter fizikal padu ini. Sebab sekarang ini saya percaya awal lagi dulu masa padu ini mula diperkenalkan, banyak masalah terutama melibatkan KYC lah. Kemas kini ada gadget anda yang belum sesuai untuk mendaftar sistem padu secara online akan dibantu oleh mereka-mereka yang berada di kaunter fizikal. Minum air Min. Ya, itulah nih, kita kalau kerja satu orang nih tidak ada yang bantu bagi air. Indah lah, tapi ada air saya. Tapi saya hari ini batuk. Itulah saya keluar. Kalau di bilik kan penghawa dingin mengganggu pernafasan. Jadi saya di luar menghirup udara segar. Jadi orang-orang di luar sana, kalau kamu stres dengan kerja, keluar, duduk di pantai, pergi hutan, duduk di tengok-tengok benda hijau, ini boleh meningkatkan mood ataupun emosi kamu supaya lebih stabil, supaya lebih tenang. Itu penting. Kerana jangan kita terlalu fokus bekerja sehingga balik lewat dan mengabaikan tanggungjawab kita, khususnya kepada keluarga-keluarga menjaga anak-anak di rumah. Nah, saya ingin inilah nasihat saya. Walaupun saya belum berkeluarga, tapi saya sudah merasai bagaimana emosi itu boleh terganggu di tempat kerja, dan jangan bawa di rumah. Ini pesanan untuk semua. Jadi seterusnya kita akan kongsikan juga Perpustakaan Negeri Sabah. Tadi saya bercakap mengenai budaya membaca. Sangat penting sekarang ini. Semuanya bermula dengan membaca. Dari semua peringkat umur, kalau kita tanya dengan anak kita apa maksud sesuatu benda, contoh tempoh hari lalu saya pergi di Kamagi River Retreat di Penampang. Itu kawasan Tagal. Maksudnya kawasan Tagal adalah kawasan orang memelihara ikan yang satu kali setahun saja diorang akan tuai itu ikan ataupun tangkap itu ikan. Jadi saya tanya dengan anak-anak di sana, kamu mandi-mandi di sini, kamu tahukah tempat ini banyak ikan, kenapa? Dia bilang tak tahu, mungkin sebab ini sungai. Betul. Tapi yang paling penting kawasan itu adalah sistem tanggal. Saya kasih tahu mereka, budak-budak antara umur 13-12 tahun begitu. Diorang tak tahu apa itu sistem tanggal. Jadi kita yang memberitahu. Jadi inilah dia bilang, kalau membaca bukan saja kita membaca tapi kita menyampaikan kepada orang lain. Ini pentingnya kita berkongsi maklumat. Jadi sekarang ini saya kongsikan maklumat Perpustakaan Negeri Sabah. Dia ada School Holiday Program Alert yang akan berlangsung pada 15 Februari, hari Khamis besok
dan 22 Februari hari Khamis dan 29 Februari pun hari Khamis. Pelbagai program di library Sabah ini, dia ada sharing session, ada untuk anak-anak berkenaan dengan pelbagai aktiviti, hands-on activity yang membuat bookmark. Ini banyak untuk melibatkan anak-anak sekolah. Boleh pergi di library bermula jam 10 pagi sehingga 11.30 petang, dan session yang kedua 2 pagi sehingga 3.30 petang. Percuma. Apa yang kami kongsikan semua hari ini adalah program-program yang percuma. Jadi jangan risau. Di Sabah ini agensi-agensi kerajaan seperti museum, library, banyak lagi agensi-agensi diorang ada buat aktiviti-aktiviti percuma untuk masyarakat. Penghawa dingin kah pendingin hawa? Penghawa dingin. Apa je pendingin hawa? Tidak pernah sedengar. Pandai-pandai je ni. Siapa ni? Sajakan kamu menguji kepintaran saya. Penghawa dingin bah, betul lah penghawa dingin kah? Salah, betul lah. Jadi, okey, seterusnya sangat sesuai dengan keadaan sekarang ini. Saya berada di luar. Sebelum itu saya kongsikan aktiviti yang seterusnya. Jangan lupa kamu kongsikan, share, like, komen laman sosial Jabatan Penerangan Sabah, Japen Sabah, Facebook, Twitter, Instagram dan laman X, termasuklah YouTube, untuk mengetahui perkembangan semasa aktiviti-aktiviti dan juga program yang dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri. Kalau ada apa-apa soalan, apa sahaja soalan yang boleh diutarakan di ruangan Messenger di Jabatan Penerangan Sabah punya Facebook. InsyaAllah ada masa admin akan cuba menjawab ataupun sampaikan kepada agensi yang terlibat. Ini caranya kami membantu masyarakat di luar sana untuk menyampaikan hasrat anda kepada pihak yang bertanggungjawab. Mungkin ada yang ingin bertanya berkenaan dengan urusan kad pengenalan, urusan memperbaharui kad pengenalan sebagai contoh, ataupun urusan bagaimana untuk mendapatkan bantuan kebajikan, boleh ajukan kepada kami ataupun ajukan kepada kementerian-kementerian agensi yang terlibat di Sabah ini. Baiklah, seterusnya. Wah, santai-santai lah Min. Ya, santai. Dia bilang, ya santai. Jadi santai-santai ini saya ingin kongsikan yang sangat sesuai dengan keadaan semasa ini. Saya berada di luar, ada pokok di belakang saya, ada rumput-rumput. Tapi tidaklah lembu-lembu di sini kan, sebab di bandar pula. Macam di area-area Kiningau mungkin ada lembu. Begitu. Jadi perhatian kepada warga Kota Kinabalu. Ini daripada saya ambil pada Facebook Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, DBKK. Jom sertai program Tanam Pokok dan Sayangi Pantai Kita yang akan diadakan di Taman Awam Teluk Likas 1 pada 24 Februari Sabtu depan bersama dengan DBKK. Berbagai aktiviti menarik yang boleh disertai anda dan seisi keluarga seperti tanam pokok, gotong royong pembersihan, mengecat kemudahan taman dan menanam pokok bunga. Jadi program ini akan berlangsung dibantu ataupun bersama dengan DBKK 24 Februari seawal jam berapa ini? Tiada jam dia. Tapi saya rasa selalunya biasanya jam 8-9 pagi. Jadi gitulah, antara aktivitinya pelancaran program tanam pokok, gotong royong pembersihan, mengecat kemudahan taman dan menanam pokok bunga. Anjuran Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Jadi inilah seperti yang saya kongsikan, yang kami sarankan kepada masyarakat di luar sana. Sama-samalah kita jaga kebersihan dan juga kelestarian alam sekitar, khususnya di Bandaraya Kota Kinabalu ini, kerana Sabah one of the favorite place untuk pelancong datang. Seperti di pantai kita, memang kalau di luar-luar di kawasan ekotourism kita memang sudah top bersih. Tetapi kalau di pantai, kalau nampak di batu-batu likas itu kan, masih lagi ada sampah-sampah di sana, di pantai-pantai. Jadi kalau boleh, ada satu aktiviti yang boleh kamu laksanakan bersama dengan keluarga kamu, iaitu plogging. Plogging ni aktiviti berjalan-jalan sambil kutip sampah. Kamu nampak orang yang memancing di luar sana tu? Saya syaratkan kepada anda, selain daripada anda memancing sahaja dengan anak-anak yang ikut sama dan isteri yang berkelah sama, bawalah satu beg plastik dan kutip sampah. Sama-sama kita kutip dan bawa balik, buang di tempat yang sepatutnya. Dan orang selepas itu yang datang, kalau kamu minum air, makan di sana, apa saja, termasuk kalau kamu makan cucuk sate ataupun panggang, jangan buang kayu itu di merata-rata tempat. Kerana sekarang ini kan bila kami buat kajian,
Ada yang beranggapan bahawa okey, saya makan cucuk sate, kayu ini akan reput kalau saya buang di pantai. Tetapi kamu tahu kayu itu macam boleh membahayakan dan tidak mencantikkan kita punya alam sekitar. Boleh mengganggu ekosistem di sana. Termasuklah tisu, kertas. Ada yang beranggapan benda-benda ini alam semula jadi boleh terurai dengan cepat. Tetapi kalau melihat kepada dari segi tanggungjawab, ini adalah satu budaya yang tidak baik, membuang sampah di merata-rata tempat. Jadi saya sarankan untuk kita sama-sama lakukan aktiviti plogging. Wah, tanam pokok bagus Sumin, dia bilang. Sayangilah kita di belakang Min ada monyet, dia bilang. Ada. Tidak monyet di belakang saya. Pandai-pandai sia kamu, tidak. Jadi itu antara aktiviti yang kami akan kongsikan kepada anda. Dan yang terakhir daripada saya, sepanjang tahun ini, Pusat Transfusi Darah Hospital Queen Elizabeth, bukan saja tahun ini, tahun lalu pun sama, sering kali melakukan program derma darah mobile. Maksudnya dia akan bergerak dari satu tempat ke satu tempat untuk mengutip darah manusia. Penyumbang-penyumbang darah ni bukan saja di Kota Kinabalu, tetapi kalau boleh di seluruh tempat yang ada membuat aktiviti derma darah secara percuma. Kepentingan sekarang ini kalau kamu nampak aktiviti derma darah di kawasan-kawasan sekitar kediaman kamu ataupun di mal-mal, di mana di bahagian daerah-daerah kamu, itu kerana kita masih lagi kekurangan bekalan darah untuk digunakan menampung semua pesakit-pesakit di hospital, di semua ruangan perubatan, rumah-rumah perubatan di seluruh negeri Sabah ini. Jadi antara aktiviti yang akan dilaksanakan melibatkan derma darah, kamu boleh tengok di unit perubatan transfusi Hospital Queen Elizabeth yang akan berlangsung minggu ini di Gereja SDA Kota Kinabalu Likas pada jam 9 hingga 2 petang 18 Februari. Hari Ahad ini ada di Gereja SDA KK Likas. Kamu datang jam 9 pagi. Lepas itu All Saint Cathedral Kota Kinabalu pun 9 pagi. Dan Dewan Kampung Kelingau Menggatal 10 pagi. Selain itu ada lagi di tempat lain. Hari Sabtu ini 17 9 pagi dan 10 pagi ITCC Penampang, dekat saja. Kalau ITCC Penampang memang dapat di atas tu lah, yang dekat dengan eskalator tu. Lepas tu unit perubatan transfusi HQE. Di HQE pun dorang ada buat di sana, jadi lebih senang lah, lebih mudah. Dan juga di ITCC Shopping Mall dan pada aras bawah ITCC Sabtu sebelah Mr. DIY, ada orang buat di situ. Dan akan hadir sama yang berbahagia Datuk Caesar Mandela Malakun. Jadi inilah pentingnya wakil rakyat sama-sama untuk menyokong usaha yang dilaksanakan di peringkat agensi melibatkan komuniti. Sedangkan wakil rakyat pun turun. Jadi apakah kita ini sama-sama kita menyumbang, sebab satu darah daripada kamu itu disedut boleh menyelamatkan 3 nyawa. Jadi jangan risau, darah kamu akan menyelamatkan nyawa manusia yang lain. Syarat dia, ada yang tanya apa syarat-syarat yang penerima darah ni? Antaranya berat badan melebihi 45 kilo, umur 17 hingga 60 tahun, sihat fizikal dan mental, dan tidur melebihi 5 jam. Jadi kalau kamu tahu besok hari Sabtu, contoh kan besok hari Sabtu kamu mau derma darah, tidur jam 8 malam contoh. Jadi kamu bangun awal lebih dari 5 jam, okeylah tidur. Pastikan kamu sehat, tidak demam-demam ataupun tidak selsemak ataupun tidak ada allergic masa itulah. Jadi boleh derma darah dengan selamat. Ada okey. Apa lagi soalan-soalan daripada penonton kita? Okey, sekarang ini tiada soalan-soalan saya tengok daripada kita punya penonton siaran kita sekarang ini. Seperti biasa kami Jabatan Penerangan Sabah, kami akan bersama langsung untuk live TikTok setiap jam 3 hari Rabu. Tidak bertukar hari dia, untuk berkongsi apa-apa saja program yang berlangsung di Sabah sekitar Kota Kinabalu, misalnya setiap hari Minggu dan ataupun setiap bulan itu apa yang berlaku. Dan kita baru saja selesai meraihkan perayaan Chinese New Year. Tidak terlalu lambat untuk saya ucapkan Gong Si Fat Chai, Xin En Kuai Le kepada semua masyarakat Cina di Sabah
dan juga siapa-siapa saja masyarakat yang meraihkan Chinese New Year di seluruh Malaysia. Semoga sebutan Chinese New Year kali ini membawa lebih banyak kesejahteraan, keberkatan, kekayaan dan kesihatan yang berpanjangan kepada semua masyarakat yang meraihkan dan kepada kita-kita jugalah. Untuk makluman juga, minggu ini adalah minggu terakhir untuk penjawat awam untuk mendaftar di dalam sistem pangkalan data utama ataupun PADU ini. Jadi adalah disarankan kepada penjawat awam di luar sana untuk segera mendaftar dan mengasini maklumat anda di sistem pangkalan data utama PADU. Di Facebook Jabatan Penerangan Sabah kami ada juga kongsikan, dan jadual-jadual konten fizikal termasuklah di jabatan di Facebook Pejabat Dozem Sabah. Di situ kami ada juga kongsikan, bang saya derma hati tapi sayang saya tidak dihargai. Siapa ini? HKMG. Astagfirullah, saya bilang derma hati tapi tidak dihargai. Tapi itulah dalam kita mencoba untuk menjalinkan kasih sayang bersama dengan orang, kita mesti fokus ke hadapan. Kalau yang berusia 21 tahun ke atas, dalam perhubungan tidak ada lagi second choice, mesti serius. Apa-apa saja yang kamu lakukan mesti secara bertanggungjawab. Sebab untuk membentuk sebuah institusi kekeluargaan, ada perlunya pertimbangan antara kedua-dua belah pihak. Kalau ada masalah, berbincang. Itu pentingnya berkomunikasi, sehingga ada Jabatan Penerangan Malaysia ditubuhkan hanya untuk berkomunikasi kepada masyarakat, menjelaskan apa yang berlaku dalam negara secara tepat, padat, betul dan mutakhir. Di Jabatan Penerangan Sabah juga bersama dengan RTM, sama-sama kami melaksanakan program untuk mencegah berita palsu. Ada laman sosial sebenarnya.com, mysebenarnya.com, dan juga Biar Betul. Boleh follow Biar Betul di Facebook dan juga Instagram, TikTok. Di sana segala perkara yang tidak betul disampaikan di media sosial akan cuba dibantras di peringkat komuniti digital. Ini pentingnya, satu klik daripada tangan kita ini, butang share adalah sebagai satu tanggungjawab kita kepada masyarakat. Kalau kita kongsikan benda yang salah, itu akan mengakibatkan kesan yang lebih teruk kepada masyarakat, terutama mereka yang tidak mempunyai maklumat kepada perkara yang tersebut yang disampaikan lah. Contohnya baru-baru ini berkenaan dengan sistem kehakiman mahkamah syariah yang semakin tergugat dengan terbatalnya 16 enakmen syariah di negeri Kelantan yang baru-baru ini kan. Jadi banyak isu-isu yang dibangkitkan berkenaan dengan keutuhan kedaulatan mahkamah syariah yang tidak benar. Jadi di sini kita perlu sampaikan maklumat-maklumat yang sebegini untuk masyarakat faham kenapa ia berlaku dan apa implikasinya kepada masyarakat, dan kenapa ia dilaksanakan di peringkat dan disukung oleh pelbagai pihak. Jadi ini pentingnya kita sama-sama membantras berita palsu. Dalam masa yang sama juga, jap mana ni tuan? Ya, saya berada di satu tempat di Kota Kinabalu, berdekat saja dengan kami punya ibu pejabat Jabatan Penerangan. Jadi inilah pentingnya kalau kawasan-kawasan yang ada tempat-tempat hijau begini kan, boleh santai-santai. Jadi sangat syok lah. Tapi walaupun agak weird sebenarnya, orang nampak saya duduk di bawah pokok, tapi jangan risau. Ini antara salah satu cara untuk kita rilis stres dan tension. Tapi sebelum saya mengakhiri segmen live bersama dengan Jabatan Penerangan di TikTok Jabatan Penerangan hari ini, kami ingin tegaskan kepada anda supaya tidak tertipu dengan skema di luar sana. Pastikan maklumat panggilan telefon yang anda terima adalah benar daripada agensi yang berkaitan. Kalau ragu-ragu, hubungilah agensi yang betul. Kalau memerlukan bantuan untuk mengesahkan adakah panggilan anda terima betul atau tidak, skema atau tidak, pergilah berjumpa dengan orang lain untuk mendapatkan maklumat lanjut agar anda tidak tertipu, akaun anda terjaga, dan banyak lagi masalah boleh diselesaikan jika anda bertanya. Jangan lakukan ataupun buat tindakan secara terburu-buru dan berfikir sebelum membuat sesuatu perkara ataupun berkongsikan maklumat di media sosial. Kita tidak tahu benar atau tidak, tanggungjawab
adalah bersama-sama kita. Ini semua di tangan kita. One click itu boleh membawa padah ataupun menceriakan seseorang. Okey, apapun kita akan lagi berjumpa lagi untuk segmen yang akan datang di TikTok ini. Pastikan anda ikuti kami Jabatan Penerangan Sabah di semua media sosial Jabatan Penerangan Sabah, di Facebook, TikTok, Twitter dan juga Instagram, termasuk YouTube, untuk mengetahui perkembangan semasa apa yang berlaku dalam dan luar negara. Jumpa lagi. Assalamualaikum.